اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian layak hanya dirafakkan kepada Allah, bukannya sekali-kali kepada makhluk masih wallah. Apabila kita memuji masih wallah secara zahir atau batin, akan berlakunya syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila berlakunya syirik, maka dosa demi dosa kita lakukan setiap saat dalam keadaan memuji makhluk. Jadi apabila kita mempelajari ilmu Al-Quran, kita mengetahui sebenarnya siapa yang wajib dipuji, siapa yang tak wajib dipuji. Jadi puji-pujian hanya layak ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah telah membukakan kita ilmu mukjizat Al-Quran. Dalam setiap huruf, lafaz, kalam, kalimahnya, ayatnya, surahnya, dan gabungannya di antara satu surah dengan surah-surah yang lain, agar kita dapat manfaat yang sungguh tinggi. Tidak ada satu manfaat yang lebih mulia dan tinggi kecuali apa yang kita dapat dari Al-Quran. Jadi kita sangat bertuah, berbahagia dapat mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran, tenggelam dalam lautan ilmu mukjizat Al-Quran, merasai kebahagiaan di sisi Allah kerana dapat berkalam dengan Allah. Walaupun kita tidak rasa secara zahir, tapi batin kita akan merasai kita sentiasa berkalam kepada Allah apabila kita mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran. Kerana itulah kalam Allah, itulah kalimah Allah. Ilmu mukjizat itu seolah-olah network, seolah-olah wifi ataupun connectivity, ittisalat, satu connection, satu talian, satu ikatan pada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya rahmat ini adalah kerana sahibul Quran. Quran tidak akan diturunkan kalau tidak ada Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang wajib kita kenal sebagai tajallinya sepenuh Al-Quran itu. Jadi Nabi yang telah mentajallikan setiap huruf, kalimah, kalam, ayat Al-Quran itu telah tertajalli, menjelma segala-galanya melalui Nabi dan darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada talian dan ikatan kepada Al-Quran. Jadi alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa munjina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ali baiti wa azwaji wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumuddin. Sempena majlis ilmu sanad Al-Quran yang telah berlangsung hari Sabtu lepas, telah menjadi wajib kita perlu menerangkan sedikit sebanyak tentang mukjizat yang pertama diturunkan. Kalau tidak, majlis ilmu sanad tidak akan sempurna. Itu sebab sanad itu diberi lepas ilmu itu dipelajari, atau ijazah diberi, degree ke, diploma ke, certification ke, doctorate ke, apapun diberi setelah mempelajari ilmu. Ini keadaan terbalik. Itu sebab rahmatnya guru-guru kita sangat menyayangi, sangat mengasihi jemaah. Takut-takut mati. Ya, hari Sabtu kita bagi ijazah, ada orang dah mati. Hari Ahad dah meninggal dunia. Tapi walaupun dia tidak berada dalam majlis, anak yang soleh ada, akan Allah salurkan. Allah akan salurkan. Sebab doa, amalan anak soleh tidak akan putus sampai kiamat. Bukan saja sudah mati, sebelum mati pun tidak akan terputus. Ya Allah, Allah hadirkan seorang anak yang soleh, yang menyampaikan ilmu mukjizat Al-Quran, berada di majlis. Kerana dia adanya di majlis, ibu bapanya mendapat pahala. Anak yang soleh membawa manfaat
dengan ilmunya, bukan waktu mati, bukan sesudah mati. Sebelum mati lagi Allah akan salurkan. Jadi alhamdulillah, kita bicara tentang mukjizat yang pertama. Mukjizat yang pertama adalah surah yang pertama. Apa dia surah pertama yang Allah turunkan? Surah iaitu surah nombor 96, surah Al-Alaq. Jadi surah itu bermula dengan bismillah. Jadi surah Al-Alaq, surah nombor berapa tadi? Ada berapa ayat? Masya Allah, ada 19 ayat. 90. Kenapa Allah turunkan surah 96 dahulu? Kenapa tidak surah pertama? Nanti kita akan ketahui betapa hebatnya mukjizat Al-Quran ni, sinambungannya, ikatannya, semuanya. Kita akan tahu kenapa 96 surah yang diturunkan awal. Nombor 1 di siri-siri yang lain. Kemudian habis 96, yang kedua diturunkan 74. Ini kita akan pelajari ilmu mukjizat, ikatan, gabungan, silsilah. Satu silsilah yang sungguh mukjizatnya sangat luas. Okey. Jadi ayat pertama bismillah. Bismillah ada 19 huruf. Sesudah bismillah diturunkan, Allah turunkan baca, perintah. Apa dia? Iqra. Apa dia? Iqra. Perintah baca. 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 Nabi disuruh baca 3 kali. Itu soal mendalam tu. Nabi disuruh baca. Nabi perlu ulang saja. Nabi boleh ulang. Tapi kenapa Nabi jawab, Ma'a Nabi Qari? Itu satu soalan yang mendalam, ingin tahu mukjizatnya. Yang pentingnya Allah suruh baca. Bila Allah memerintahkan kalamnya, perintahnya suruh baca, itu perintah suruh baca, kita kena ikut irada Allah. Jadi kita kaji diri kita sendiri. Daripada sejak kita boleh buka mulut, lidah kita boleh membaca satu huruf Al-Quran, satu lafaz Al-Quran, satu ayat Al-Quran, walaupun sekecil budak baru lahir atau setahun, dia boleh baca Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sejak dia baca daripada kecil dahulu, pernahkah kita baca mengikut irada Allah, kehendak Allah? Tidak. Sebab kita belum ada ilmunya. Kalau kita tidak ikut kehendak Allah, kita ikut kehendak siapa? Kehendak ibu, kehendak ayah. Ayah pun jahil, ibu pun jahil, ustaz pun jahil, alim pun jahil, banyak syekh pun jahil. Sebab diorang bukan dari ahli Al-Quran. Ini perlu kita tahu. Jadi tanya diri, ya Allah. Sudah kita tanya diri, kita menyesal. Kalau kita tidak menyesal, tidak ada taubah. An-nadamatu taubatun. Menyesal itu sendiri adalah taubah. Kalau kita tidak menyesal, ilmu ini tidak akan berkesan. Kita tidak akan tahu nilai yang disampaikan oleh Ahlul Quran, satu ilmu nilai yang sangat tinggi, yang telah menghapuskan kejahilan dan kezaliman. Apa dia kejahilan? Kita tidak tahu mengikut perintah Allah dari dulu. Kita telah zalimi diri kita sebab kita tak nak belajar ilmu Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Itu kejahilan. Kita kena mengaku, ya Allah, saya mengaku di hadapan-Mu dan saya nak isi ilmu. Okey, perintah Allah suruh baca. Suruh baca ikut irada Allah. Kita belum lagi laksanakan. Bermakna dalam perintah itu ada ilmu. Sehingga setakat ni kita membaca ikut nafs kita. Allah suruh baca tapi ikut irada Allah. Perintah Allah suruh solat, kita solat. Suruh baca Quran, Fatihah, kita baca. Tapi irada Allah dalam membaca itu apa, itu belum kita kenal. Okey, kita wajib kenal ilmunya. Sehingga kita tidak kenal, kita belum lagi ikut perintah Allah. Ini baru ayat pertama dalam Al-Quran yang menerangkan tentang mukjizat Al-Quran itu sendiri. Ayat pertama, huruf pertama, itulah mukjizat yang paling wajib kita kenal. Okey, kedua, sunnatul Rasul. Membaca ikut sunnah Rasulullah.
Macam mana baca ikut sunnah Rasulullah? Rasulullah tak kenal huruf. Alif, ba, ta. Rasulullah tak kenal huruf. A, B, C. Rasulullah tak kenal huruf. Mana-mana huruf ciptaan manusia di dunia ni, Nabi tak kenal. Jadi kita wajib ikut sunnah Nabi. Kita wajib, sebab itu sunnah Rasulullah. Kita wajib baca seperti ummi. Allah berfirman ummi. Ummi itu bukan orang yang tidak tahu. Jangan sekali kata seperti orang English kata illiterate, atau dalam bahasa Melayu buta huruf. Jangan sekali kata Nabi buta huruf. Jangan. Wallahi ini adab kepada Rasulullah. Sangat. Jangan kata Nabi tidak pandai. Nabi tak tahu baca engkau punya huruf. Kau dunia punya huruf ciptaan alif bata, lukisan alif, A, B. Itu Nabi tak mau kenal. Nabi kenal huruf Allah, kalam Allah, lafaz Allah, ayat Allah. Jadi kita belum lagi ikut sunnatul Rasul sampai saat ini. Sampai saat ini. Jadi soal tu macam mana nak membaca? Ya, ada di dalam kalbu. Ada dalam Quran. Telah aku turunkan Quran. Ada dalam kalbu. Huruf tu, lafaz tu, ayat tu. Ada dalam kalbu. Jadi sana tidak ada huruf, tidak ada ayat, tidak ada kalam. Semua ada rahsianya di dalam. Itu satu bab yang lebih mendalam. Jadi yang kedua kita nak tahu, sini kita tidak ikut sunnatul Rasulullah. Belum lagi. Kalau tak ikut sunnatul Rasulullah, ikutlah sunnah warazatul anbiya, iaitu ahli Quran. Itu pun kita belum ikut sebab ilmu masih lagi rendah. Baru sedikit kita nak belajar tentang ilmu mukjizat Al-Quran. Kalau tak boleh ikut mereka, tolong ikut para sadiqin. Sangat kurang di antara kita. Ikut syuhada pun sangat kurang. Solihin pun tak ada ilmu sangat di antara kita. Jadi kita wajib mempelajari ilmu tentang iqra', baca. Tentang iqra' dulu, baca tu kena kenal. Jadi kita tak tahu baca seperti yang Allah kehendaki. Nabi pun menunggu untuk menyampaikan kepada umatnya, sahabatnya, macam mana nak membaca. Allah turunkan surah 74. Surah 74, surah Mudassir. Surah 74, surah Mudassir. Allah suruh rujuk 30. Kenapa 30? 30 hari. 30 hari kena menunggu dapat satu ilmu sanad baru boleh membaca. Dan Allah berfirman dalam surah Mudassir, alaiha tis'ata. Kamu nak membaca, kena baca di setiap satu perkara ada 19 perkara. Nak membaca, kamu kena tunggu surah kedua, iaitu 74 ayat 30. Kamu kena tunggu. Kamu nak belajar macam mana membaca, apa yang kamu wajib baca tanpa huruf, tanpa lafaz, tanpa ayat. Tunggu dulu surah kedua. Baru nampak, subhanallah. Surah 96, surah yang pertama, surah kedua ada sinambungan. Wajib kita sabar dan bertunggu. Bukan tunggu bacaan, tunggu ilmunya, tunggu kepahamannya. Daripada surah 74, surah Mudassir, ayat 30. Kenapa 30? Rahsia Allah ni mengandungi segala-galanya rahsia. Rahsia tu dapat dipelajari bila kita belajar ilmu hakikat dengan hikmah, kita akan dapat rahsia. Kalau tak belajar ilmu, hikmah, hakikat dengan makrifat, kita tak akan dapat rahsia. Rahsia tu penting. Rahsia tu sangat penting. Kita nak tahu rahsia. Rahsia tu penting untuk membongkar segala-galanya di dalam diri. Okey. Jadi nak membaca Iqra', Allah suruh rujuk 74 ayat iaitu alaiha tis'atasyara. Jadi kamu nak membaca, apa yang perlu saya baca? 19 perkara dalam hidup ni. Yang zahir, yang batin, yang tersembunyi dalam tersembunyi. Contohnya napas, dalam napas tersembunyi roh, dalam roh tersembunyi ada lagi sir, asrar, ada lagi alamul laut. Ada 19 perkara tersembunyi. Jadi kamu kena baca 19 perkara.
Zahir. Zahir. Kalau kamu membaca 19 perkara ni, seluruh bacaan kamu jadi ibadat. Allahu Akbar. Seluruh pandangan kamu jadi ibadat. Seluruh pandangan kamu, penglihatan kamu jadi ibadat. Ibadat itu kerana ada renungan, tafakkur. Kerana kamu bertafakur 19 perkara ni. Tengok apa pun, kamu tak tengok seperti orang kafir melihat. Orang munafik melihat. Orang munafik melihat pokok. Orang ahlul Quran, orang ahli Al-Quran yang ada ilmu tidak tengok pokok seperti orang kafir. Tidak tengok orang yang berdiri seperti orang munafik, kafir, musyrik. Tidak. Ini kena faham. Ini baru zahir. Satu perkara dalam 19 perkara saya buka satu hari ini. Macam mana seluruh alam ni yang perlu kita baca adalah 3 huruf. Alif, Lam. Seluruh dunia ni ada 3 huruf yang Allah telah cipta. Dari 3 huruf tu di dalam seluruh ciptaan dunia ni. Seluruh sesuatu, tak ada sesuatu tidak ada 3 huruf ni. Itu yang pertama kita wajib baca dulu. Cuba teka. Apa dia? Ada kata alif lam mim. Alif lam mim batin. Ilah, betul. Allah suruh baca dalam setiap sesuatu kita pandang ni alif lam ha, alif lam ha. Nampak tak syahadah nak terbuka? Nampak tak? Jadi bila kita tengok pokok apa? Pokok alif ke atau waw? Pokok alif ke waw? Pokok alif ke nun? Alif. Pokok alif ke jim? Pokok alif ke ba? Alif. Orang berdiri alif ke mim? Betul, jawab macam tu. Orang berdiri alif ke apa waw? Orang berdiri alif ke ya? Ya, pastikan tu. Itu pandangan dengan tu, alif tu, dia akan jadi ibadat. Sebahagian. Kalau kamu tak tengok alif, lam, ha, belum lagi satu ibadat. Tak ada syahadah ilah. Syahadah ilah tu wajib diwujudkan di dalam pandangan dengan tafakur. Sebab kamu ada tafakur. Kamu bertafakur, jadi pandangan pun berubah. Kalau kamu tak tafakur, pandangan tidak akan berubah. Pandangan seperti orang kafir, munafik, zalim, musyrik. Kembali kepada tu. Jadi kerana ada tafakur, pandangan kamu berubah. Tafakur dahulu. Baru kamu akan dapat ubah pandangan. Jadi mulai hari ini alif, orang berdiri apa? Pokok. Alif. Tiang. Alif. Sekarang kita pergi lam. Semua yang tunduk, binatang, kecuali kangaroo, dia berdiri. Kan? Berdiri, dia berdiri macam ni pula. Dia ajar kita nak solat. Itu satu hikmah. Kalau dia berjalan, melompat. Dia semua dalam lam. Lam. Jadi lam. Semua yang tunduk. Semua yang dalam keadaan 4 roda. Kereta. Lam. Kereta. Lam. Haiwan. Lam. Jadi segala sesuatu. Nanti kita kena masuk lagi lam punya rahsia. Lam ni punya rahsia apa? Sebab dengan ilmu itulah kita punya pandangan akan berubah. Bila pandangan berubah jadi pandangan syahadah. Pandangan syahadah tidak akan datang kalau tak ada tafakur. Kalau ada tafakur, setiap pandangan dapat 100 tahun ibadat. 700 tahun ibadat. 1000 tahun ibadat. Ini kalam Allah, perintah Allah. Membawa kita kepada Allah. 1000 tahun ibadat sesaat. Kena faham ke arah mana guru-guru kita sedang bawa kita kepada mukjizat Al-Quran. Jadi semuanya yang bulat. Bumi. Ha. Air. Ha. Setiap sesuatu yang bulatan. Ha. Alif lam ha. Alif lam ha. Ilah. Jadi Allah suruh kita baca ilah. Setelah apa? Setelah asyhadu alla, saya nak cakap Nabi dah bawa surah pertama iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi suruh ikrah dulu ke atau syahadah dulu? Kalau orang tu Sayyidina Khadijah tertarik, Sayyidina Umar tertarik, saya nak masuk Islam.
saya nak terima Rasulullah punya pesanan. Dia baca Iqra dulu ke, Bismillah dulu ke, Iqra dulu ke, asyhadu an la ilaha illallah. Mana? Ya, asyhadu dulu. Asyhadu dulu. Asyhadu dulu baru Iqra. Baru Iqra. Baru Iqra. Jadi apa yang kau perlu Iqra? Ilah dalam syahadamu. Allahu akbar. Apa yang dia perlu baca? Ilah dalam syahadah. Jadi satu dari 19 rahsia Iqra. Iqra ni 19 perkara kamu membaca. Jadi Nabi lebih hebat ke kita lebih hebat? Nabi. Yes. Alif yang kamu tulis tu Nabi baca sebagai apa? Ilah. Lam ha. Tengok. Jadi Nabi lebih hebat. Kamu baca alif lam ha 1,000,000 kali pun kamu belum kenal syahadah ilah. Nabi baca segala-galanya dapat syahadah ilah. Allahu akbar. Seluruh alam. Yang mana alif dibaca jadi syahadah ilah. Lam dibaca syahadah ilah. Ha dibaca syahadah ilah. Sekarang kena faham ya. Ada lagi 18. Bertambah lagi kita ilmu, bertambah mudah. Bertambah ilmu, pembukaan syahadah bertambah buka. Syahadah buka di sini, di akhirat Allah buka. Syahadah Allah buka dalam ilmu ni, dalam solat Allah buka. Allahu akbar. Ada 18 lagi perkara ya. Itu baru zahir. Batin pun ada 19. Allahu akbar. Luar ada 19, dalam pun ada 19. Jadi ini mukjizat. Kita boleh membaca tanpa ada mata, tanpa penglihatan, tak perlu. Boleh membaca dengan ilmu ni. Hanya kenal pokok tu apa. Ini orang buta ni, pokok tu tegak berdiri. Oh pokok. Saya boleh nampak betul ke pokok ni warna merah, ros ni begini, pokok durian ni betul. Mana kau nampak? Aku buta dari kecil, aku tak pernah nampak. Tapi ada dalam ni. Allahu akbar. Itu rahmat Allah kepada orang yang buta mata, tapi tidak buta hati. Kalau dia buta mata, buta hati, dia butalah selama-lamanya. Orang buta ni paling banyak ingkar. Dia macam memberontak pada Allah. Memberontak. Tapi dia tidak tahu. Kalau kita itulah dari dulu saya kata tolonglah. Ajar syahadah ni kepada orang buta. Tolonglah. Dah berapa kali saya minta. Tolong pergi persatuan buta tu. Ajar mereka. Bukakan mata. Sekejap saja boleh buka. Sebab saya berpengalaman. Saya tahu betapa banyak rahsia-rahsia Allah buka. Yang tak pernah mata ni boleh nampak dengan mata yang ada penglihatan. Mata ni ada. Tak boleh dengan mata hati sahaja. Jadi Allah tutup ni supaya kita fokus dalam ni. Kena faham. Kesian orang-orang buta. Ingkar dorang tu tinggi. Kufur dorang tu tinggi. Sebab dorang tak ada nikmat. Bila dah tak ada mata, hidup tu tak ada kualiti dah. Tak ada kualiti. Mutu hidup tu tak ada. Jadi pentingnya kita fokus kepada untuk membuka mata hati mereka. Jadi di zahir ada berapa perkara 19. Yang perlu kita baca. Dalam ada berapa perkara? 19. Bila kita baca 19 perkara ni, mata hati terbuka, syahadah terbuka, fatuhan mubina. Lagi Allah buka mata hati, lagi syahadah Allah buka. Ilmu tu yang membukakan mata hati. Ilmu tu yang membukakan kalbu. Ilmu ini, ilmu mukjizat Al-Quran ini yang membuka kalbu, yang membuka mata hati, yang membuka semua pintu-pintu syahadah. Alhamdulillah cukup dengan ni. Yang kita penting ni, mulai dari sekarang tak boleh baca dah. You kena baca semua mengikut sunnatul Rasul. Satu daripada 19 sunnah Rasulullah. Baru satu kita dapat. Satu ni pun kita berpegang. Yang 18 tu satu persatu Allah akan buka. Satu persatu Allah akan buka. Jadi saya nak semua jemaah dengar dan ambil perhatian betapa pentingnya kita membaca ikut sunnatullah. Irada Allah nanti sebab dia sangat mendalam, banyak ayat-ayatnya. Ikut dulu sunnah Rasulullah. Baca dalam keadaan kita ni buta huruf. Kita ikut sunnah Nabi 100%. Allah akan sayang kita. Jadi tolong. 3 perkataan ni ada di seluruh alam. Seluruh alam ini. Itu sebab manusia yang tak kenal ilmu ni, dia mengilahkan makhluk.
Dia mengilahkan masih wallah. Sebab ada di dalam seluruh makhluk alif lam ha ni ada. Dicantum. Air kelapa jadi sedap. Sebab kelapa dicampur dengan pokoknya alif, kelapanya ha, lamnya mana? Luaran, dalaman. Ada kombinasi. Patutlah air kelapa ni jadi ilahku. Aku memujinya, aku mengilahkannya, aku kata dialah ilahku, inilah ilahku. Kau tak cakap dengan mulut, inilah ilahku. Kalbumu dah menyembah, kalbumu dah memuja, memuji, menyembah tanpa kau tahu. Jadi pentingnya ilmu mukjizat ni. Pertama mukjizat Al-Quran adalah Allah suruh kita membaca seluruh alam ni seperti kacamata Nabi. Macam mana Nabi membacanya? Penting sangat. Jadi masing-masing memperingatkan. Kalau tak boleh ingatkan diri. La ilaha illallah, la ilaha. Dia akan hidup. Benda tu akan, ilmu ni dah diisi saat ini. Nak hidupkan dia ada banyak cara. Selalu dengan ahli, kalau dengan ahli Allah zikir pun tak payah la ilaha illallah. Sebab dia punya power, aura tu, tenaga dia tu akan membangkitkan dalaman kita tu untuk sentiasa melihat alif lam ha, alif lam ha, alif lam ha, alif. Satu huruf pun dah boleh hidup dah. Cantuman tu 3 jadi sempurna. Jadi penting. Ini sunnatul Rasul. Banyak lagi kita nak mempelajarinya dalam mukjizat Al-Quran yang pertama. Ayat yang pertama. Nanti kita akan tahu lebih mendalam. Iqra. Ayat pertama tu gabungan dengan surah 74. Surah yang kedua diturunkan dengan ayat 30. Di atas segala perkara ada 19. Dan Allah menekankan ayat 19 sehingga 74 dicerminkan jadi 47. Surah 47. Fa'lam annahu la. Belajar lagi ilmu. Dipentingkan belajar lagi ilmu. Banyak-banyak kamu belajar ilmu. Fa'lam annahu la ilallah. Lagi mantap. Lagi kukuh. Amin. Setakat ini insya-Allah untuk seluruh dunia kita akan buat dalam bahasa English. Ini sebab saya nak semua jemaah kita faham dalam bahasa Melayu mukjizat yang pertama. Jadi wajib tahu ada 19 perkara saya wajib baca. Malaikat Azrail datang, dia datang dengan 3 alamat utama. Kalau kamu mendapat baca alif lam ha yang dia bawa, confirm mati dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab tekanan dia, tarikan dia, dia akan tarik roh kita, nafas kita, roh kita. Tekanan tu, tekanan kalimah, dia membawa dari Allah tekanan kalimah tu. Sebab dia adalah lambang kematian kalimah la ilaha illallahmu di dunia atau dihidupkannya. Dia membawa lambang panji Allah dalam tangan kanannya dan kehinaan, kecelakaan dalam tangan kirinya. Kena faham. Jadi siapa ada daya tarikan dengan ilmu mukjizat ni, terlekat terus, dia tidak akan mati kecuali menghembuskan akhir kalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi afdhalus salawatu alaika biballah. InsyaAllah kita akan sambung mukjizat pertama ni sampai mati kita kena belajar. Iqra tu, baca tu tak boleh stop dengan satu bacaan ni. Selagi guru kita tidak menekan, mengisi, menghidupkan segala huruf-huruf dalam ni. Tak nak tahu huruf tu di mana? Seluruh Al-Quran ada dalam urat-urat kita. Yang kalau dicantumkan satu demi satu, 96,000 batu, 35 juta pembuluh darah. Apa kaitan 35 juta pembuluh darah dengan surah 35? 96,000. 96,000 dengan surah 96. Ya Allah, semuanya ada kaitan. Semuanya ada indikasi, isyarat kepada la ilaha illallah. Jadi banyak ilmu yang akan dibukakan
agar iman kita mantap kepada mukjizat ayat pertama, kalam pertama. Kalam Allah itu mukjizat. Kalam Allah itu akan menghidupkan seluruh iman kita, seluruh kepahaman kita. Kalam Allah tu, ikra dari Allah tu, kalau dah jatuh, dah tumpah, dah terletak, dah terpahat dalam kalbu, dah apa nak takut, dah jadi tanzil. Bila kalam Allah tanzil, kalam Allah tanzil, jadi zikra. Zikra tu tidak putus ingatan dia, tidak pernah putus. Satu ayat ikra tu, satu ayat tu kalau dah turun tanzil, zikra. Keselamatan dengan satu ayat, satu kalam, satu lafaz. Bukan ikra bismi rabbikal ladzi, satu ayat, tidak. Dan ayat yang pertama diturunkan wahyu 5 ayat. 5 ayat mengandungi 19 lafaz. Allahu Akbar. 19 huruf bismillah. 19 ayat, seluruh Quran tu 19 ayat. 5 ayat pertama adalah 15 lafaz. 19 lafaz, 19. Ikra tu satu, bismi rabbikal ladzi dikumpulkan ada 19 lafaz kalam Allah. Jadi dengan satu kalam ni, ikra ni dah boleh hidup. Kalau dah ditumpahkan. Jadi macam mana Allah akan letak ni? Kalau dengan satu ilmu ni kalian beramal. Tidak putus-putus beramal. Susah kalian nak beramal. Sebab kita telah ditanam bahawa ini bukan cara bacaan. Kamu baca tu, Yahudi, cara Yahudi baca, itu bacaan yang benar. Dengan hurufnya, dengan tulisannya, itu benar. Cara Nasrani, Ahlul Kitab membaca, itu benar. Cara ustaz membaca, itu benar. Cara ulama, itu benar. Ini tidak. Nabi, cara Nabi membaca ini benar. Kamu kena transformasi dalaman ni. Tak boleh. You kena ada satu komitmen yang sungguh tinggi. Saya nak baca sunnah. Saya nak baca Al-Quran seperti Nabi membaca. Sehingga yakin di dalam ni. Kemudian kamu tak perlu baca. Nabi yang bacakan dari dalam. Allahu Akbar. Sebab Nabi ada di mana? Dalam. Wa'lamu. Kenapa nak jadi bodoh? Kenapa nak jadi jahil? Kenapa nak jadi bongkak? Sombong. Saya nak baca sedap-sedap. Saya nak baca pandai-pandai. Kita dah dengar seorang imam muda. Dulu hebat dia baca. Bila ahli Al-Quran takut. Sebab Allah bersama. You nak sombong depan Allah. Allah pukul you habis. Jangan main-main. Ahlul Quran, ya. Jadi kita tak ada lagi dah. Lepas tu dah buka. Nabi yang membaca. Kita dengar Nabi membaca. Kita macam speaker. Percaya ke speaker ni boleh bercakap? Speaker ni boleh bercakap? Tak, ada orang. Speaker ni boleh bercakap lah. Jahil. Tak, ada orang bercakap di belakang speaker ni. Macam itulah kita akan jadi jahil, kosong. Kita hanya Allah gunakan kita punya suara, lidah, bibir kita. Datangnya semua dari Allah dan Rasulullah. Tak ada lain. Ini yang kita nak achieve ke tahap tu. Komitmen tinggi kena ada. Amin ya rabbal alamin. Baru sedikit, satu dalam 19 perkara yang dibaca. Kalau 18 perkara lain tidak digabungkan, maka tak jadi mi goreng. Jadi mi basah, mi mentah. Mi mentah tu disuruh makan, masuk hospital sakit perut, boleh mati. Hari-hari makan yang mentah. Itulah susah nak dihadam. Al-Quran ni susah nak dihadam, berat. Sebab tidak makan dengan makanan yang perlu dengan seluruh hidangannya. Faham, betul-betul kena faham. Jadi mau tak mau saya kena cari 18 ilmu yang baki sampai saya mati untuk saya menjadi Ahlul Quran. Jangan bongkak macam Darul Quran, semua Ahlul Quran. Kamu Ahlul Quran. Wallahi penipu, manusia penipu diri. Maka saya tak akan jadi Ahlul Quran selagi ilmu itu tidak lengkap saya belajar dan saya tidak amalkan. Saya tidak ikhlas amalkan. Kalau you dah amalkan ilmu Allah ni, you akan jadi ikhlas. Mau tak mau akan jadi ikhlas. Jadi alhamdulillah cukup untuk fasa ni. Kalau ada pembukaan lain lagi, insya-Allah kita nanti kalau Allah nak bukakan. Kalau tidak, kita akan masuk ke bab lain. Saya nak buat juga dalam bahasa English. Jadi dunia akan faham, dunia akan tahu bahawa mukjizat yang pertama kita tak kenal. Itulah
Sebab ikrah dah, surah Alaq dah turun, banyak surah dah turun, iman masih tergoncang. Nak tengok lagi mujizat Nabi belah bulan, baru nak percaya. Inilah iman manusia. Sebab tak ada ilmu. Diorang nak semua shortcut. Semua shortcut. Jalan mudah. Tak ada jalan mudah. Kita wajib hidup agama itu menjadi darah daging kita. Lagi satu, saya benci dengar orang bercakap, saya ni bukan background agama. Ya, sebab bapa engkau zalim, mak engkau zalim, mak engkau jahil, bapa engkau jahil. Agama itu nadi hidup. Yang tidak beragama haiwan. Orang kafir pun ada agama. Agama dia salah tak salah itu lain. Agama ini hukum. Cara kita nak hidup, cara kita nak solat, cara kita nak makan, hukum-hukum dalam hidup, cara nak hidup. Agama itu sebati, panduan. Tak boleh cakap saya tak, you tunjuk you ni jahil, you ni bongkak, you ni ingkar, you ni benar-benar jauh dari agama Allah. Kita kena sayang agama. Kita kena ambil agama sebagai segala-gala dalam hidup kita. Itu dahulu. Baru yang lain. Itulah hukum. Itulah syariat. Itulah fiqh. Itulah untuk hidup kita. Kalau kita binatang tak apa. Tak ada akal tak apa. Orang kafir pun ada agama. Itu kena faham. Agama ni saya tak ada. Saya nak jadi orang yang betul-betul beragama. Memenuhi kehendak Allah, syariat Allah, hukum Allah, panduan Allah, petunjuk dari Allah, kasih sayang Allah, segala-galanya dalam agamanya ada. Amin ya rabbal alamin. Ada agama pula tidak ada ilmu la ilaha illallah syahadat, tak ada rohnya. Agama itu tak ada rohnya. Jadi amin. Amin. Semoga Allah berkati majlis ini dan Allah berkati ramai-ramai lagi untuk mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam wa ali baitihil kiram bizawil Quran wa ali baitihil kiram bizawil Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam ala man